gudang ilmu yang kita buka tu. Sebab yang kita mengaji ni adalah kunci. Bila ada kunci, kita nak buka gudang. Macam itulah. Kalau siapa yang dapat kunci tapi tak buka, tak tahu apa ada dalam gudang tersebut. Sebab konsep kita mengaji ni bukan macam kuliah maghrib, bukan macam kuliah subuh, bukan macam kuliah duha, bukan. Kita mengaji ni dalam bentuk kita nak ambil kunci dan kita nak buka sendiri. Boleh faham tak? Boleh faham ke tidak? Faham. Alhamdulillah. Jadi kita dapat kunci ni, kita kena rajin buka gudang. Barulah kita boleh dapat banyak ilmu. Kalau kita dapat kunci, kita simpan, Ustaz tak tahulah macam mana Ustaz nak bantu. Dapat kunci, simpan. Dapat kunci, simpan. Ustaz tak tahulah macam mana nak bantu supaya tuan-tuan dan puan mengetahui banyak benda yang dalam gudang. Maksud Ustaz, dalam Al-Quran tu adalah gudang ilmu. Kita nak buka gudang tu. Nak buka khazanah tu. Dalam tu ada macam-macam ilmu pengetahuan. Sebab tu kita kena mengaji kunci ni. Dia bukan macam kuliah maghrib. Kuliah maghrib, kita dengar guru sampai, masuk telinga kita, kita faham, lepas tu nanti lepas isyak, keluar pintu, keluar. Ilmu tu pun hilang, keluar sekali. Kuliah subuh pun sama. Dengar bersemangat, masuk elok je, masuk. Nanti masa nak keluar pintu, dapat nasi lemak sebungkus, hilang. Betul tak? Betul Ustaz, betul. Hilang dengan nasi lemak sebungkus je, dengan 1.5 jam duduk tadi tu. Allahu Akbar. Kuliah duha pun sama juga. Bersemangat ni mengaji kan. Dan guru yang hebat-hebat semua. Mengaji. Habis mengaji, kawan ajak je pergi kedai mana makan, habis. Kita terus. Allahu Akbar. Lama lagi kita macam tu. Jadi sekarang ni kita mengaji ilmu nahwu saraf ni, kita mengaji kunci. Kita sendiri yang kena bekerja keras untuk mengkaji, meneliti Al-Quran, hadis Nabi. Kita juga jadi macam penceramah juga, kena buat nota, kena study semua. Boleh? InsyaAllah. Itu nama mengaji kunci. Okey, baik. Itu sebagai sedikit pesanan-pesanan khususnya untuk ustaz jugalah dan untuk kita. Baik. Sebelum Ustaz terus, Ustaz tanya dulu, semua okey ya? Semua sihat no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Ada kenuri banyak ke hari ni? Tak ada. Kalau tak ada tu maknanya fikiran lapang sikit. Ada tak? Ada hari ni, ada besok ada. Ada kenuri. Yang tu masa mengaji ni boleh masuk ke ilmu ni, tengah fikir kenuri lagi, nak pakai baju apa semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz sebut tu gambar Ustaz hari ni ada jemputan tu nak pergi kena baca doa pengantin pula. Allahu Akbar. Kan? Jadi harap-harap Ustaz boleh fokus pada program ni supaya kita boleh faham. Baik. Kalau tuan-tuan puan masih ingat, kita mengaji dulu dah naik tinggi dah. Faham tak? Dulu. Dah sampai tajuk yang agak tinggi iaitu isim kana. Lepas tu apa ni? Mubtada khabar Ustaz. Mubtada khabar, lepas tu bab kana, bab inna, sadara kana, sadara inna. Ustaz ingin nak melangkah pergi masuk bab zanna, tiba-tiba terhenti. Ustaz ingat tajuk tu. Berhenti kat situ kat seketika sebab atas permintaan kata suruh Ustaz ulang kaji. Maka Ustaz tak sampai hati nak terus tajuk-tajuk yang tinggi-tinggi tu. Maka Ustaz stop kat situ dekat sadara inna. Tuan-tuan masih ingat? Ustaz undur ke belakang balik daripada awal, minggu lepas dah 2 hari Ustaz ulang kaji bab isim fi'il huruf, dan hari kedua pun isim fi'il huruf, dan hari ni pun nak sambung yang ulang kaji. Sebenarnya tuan-tuan puan, mengaji nahwu saraf ni kita kena tempuh tajuk sampai yang tinggi-tinggi. Sekali lalu dulu. Kita kena macam tu. Kita terpaksa kena hadapi tajuk demi tajuk sepintas lalu. Kemudian nanti kita ulang balik
lebih lebar, lebih luas tajuk yang kita akan ulang kaji tu, dia makin luas, makin luas, makin luas. Tajuk yang sama juga tapi makin luas. Habis semua, ulang lagi, makin luas lagi. Dia macam tu sistem dia. Dan dalam banyak kali kita tempuh begitu, insya-Allah dia melekat. Ya Allah. Insya-Allah. Ya Allah. Bila kita dah tahu dalam bentuk perangkaan macam tu, barulah kita boleh pergi secara rambang yang macam Ustaz buat pergi di masjid tu. Kita tengok ayat Quran, kita tengok makna, kita sebut fi'il, isim, fi'il, huruf, kita sebut apa pun yang kita nak sebut. Sebab tajuk-tajuk yang kecil semua tu kita dah belajar secara berperingkat. Jadi masa kita sebut secara rambang tu, kita dah ingat dah, oh tajuk ni aku dah mengaji. Bila Ustaz sebut, aku tak rasa pelik sebab aku dah pernah mengaji. Boleh faham tak? InsyaAllah. Jadi itulah cara sistem yang insya-Allah boleh melekat dalam pemahaman kita. Dia bukan bila mengaji sekali tu semua nak faham, bukan. Tak boleh dapat macam tu. Dia kena tempuh tajuk demi tajuk dan berulang-ulang, dan lepas tu barulah kita kaji Al-Quran hadis secara rambang dan kita sebut apa pun kita boleh faham sebab tajuk tersebut kita dah tempuhi. Baik, sebelum saya terus, ada soalan apa? Tak ada soalan? Dah pandai. Baik, tak apa. Nanti dia ada lah tu soalan tu kan. Baik. Sebagaimana yang kita selalu ulang dalam susunan bahasa Arab, susunan ayat Quran dari Nabi, dan perkataan-perkataan ulama, di dalam susunan tu ada terdiri daripada isim, fi'il, huruf. Kemudian yang jadi perkataan tu jadi panjang lebar sebab dia ada dhamir, kan? Dia ada tambahan sama ada mufrad ataupun tasniah ataupun jamak. Itu dia punya tambahan-tambahan rencah-rencah ataupun dia punya hiasan-hiasan kalimah tu. Tapi bermula daripada isim, fi'il, huruf. Tiga ni paling penting, tuan-tuan puan kena tahu. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita mesti kenal mana isim, mana fi'il, mana huruf. Dalam ayat yang panjang itu, dalam satu surah yang kita baca itu, kita mesti kenal mana isim, mana fi'il, mana huruf. Mari kita tengok satu contoh. Kita ambillah surah Al-Fatihah. So, tuan-tuan tengok surah Al-Fatihah tepi tu, ada Quran kan? Tengok. Kalau orang tak mengaji, dia nampak sama je, betul tak? Kan, kalau orang tak mengaji kan, dia nampak sama tak Al-Quran, nampak sama kan? Nampak huruf Jawi tu nampak sama je. Tapi kalau orang mengaji kunci bahasa Arab, oh dia kenal. B tu bismillah tu B huruf jar, ismi tu isim, Allah tu isim, Ar-Rahman tu isim, Ar-Rahim tu isim, Alhamdu tu Isim. isim, Lillahi tu Isim. isim, Rabbi tu Isim. isim, Al-Alamin tu Isim. Ar-Rahman tu Isim. Ar-Rahim tu Isim. Maliki tu Isim. Yaumi tu. Dah senyap dah. Ustaz dah sebut keluar, patut dah jawab pun. Isim. Ustaz Isim. senyap. Isim. Ad-din tu. Isim. Iyaka tu. Iya. Hanya. Iya. 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 Ka tu demi khitab kan, demi khitab. Kau. Iya. Atau bagaimana dhamir Munfasil. munfasil. Sepenuh iyaka tu memang munfasil, tak apa. Okey, na'budu tu panggil apa? Fi'il. Waw tu panggil apa? Haraf atau huruf. Iyaka macam tadi. Dhamir munfasil. Nasta'in tu panggil apa? Fi'il. Fi'il. Alhamdulillah dah tahu. Ihdina tu panggil apa? Fi'il. Na tu adalah Dhamir. dhamir. As-sirat tu
Isim. Isim. Al-mustaqim, Isim. sirata, Isim. Isim. alladzina. Yang. Isim. Isim Isim mausul. mausul. Ya. Mausul. Tak apa, betul. An'amta, an'am tu PL. fi'il, ta Ta tu anak domir. Domir. dhamir khitab. Alaihim, ala, dia asal ala. Huruf. Oh, tapi bila sambung dengan him, alaihim. Huruf dengan Domir. Huruf dengan domir. ghairi tu, ghairi. Wahir tu. Yang kataan yang pelik-pelik ni kita jadi macam terkeluar sikit kan. Isim. Ha? Isim. Bukan. Dia termasuk dalam mana? Dalam huruf. Huruf. Isim. Dia Isim. termasuk Isim kan? ghairi mana apa? Ghairi. Bukan. Bukan. Dia termasuk dalam amil kan? Oh, kami. Dalam yang kita mengaji. Kadang-kadang perkataan yang kita terkeluar macam ni, kita kena kaji cepat-cepat supaya kita tahu dia masuk bahagian mana. Nanti kita boleh ingat. Dia duduk dalam bahagian mana? Dia bahagian ghairi, ghairi. Dia makna bukan. Ghairi kan. Bukan. Kalau tuan-tuan tengok dalam dalam matan Jurumiyah tu dia ada ghairi tu duduk dalam bahagian mana? Ghairi, siwan, waswan, wasawain, itu sama. Ghairi. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Huruf lah. Dia masuk dalam bahagian Huruf. tapi huruf-huruf yang macam mana? Dia punya bahagian dia macam ghairi apa ni? Tidak. Apa dia? Tu cuba cari sama-sama dengan Ustaz, cari. Kalau tidak tu nafi lah jadi Ustaz. Nahi ke Ustaz? Dia masuk, dia ghairi mana? Bukan kan? Bukan. Bukan nahi ke? Kata benda Ustaz, kata benda. Kata benda bukan isim Ustaz. Kata benda. Dia masuk dalam bahagian mana tu? Dia bukan isim, bukan fi'il. Tapi ghairi tu. Istighnaf tu apa ya Ustaz? Bukan istinam. Ustaz teliti. Ustaz teliti je. Dia masuk dalam bahagian. Dia ada ghairi, siwan, wasawain. Dia masuk bahagian tu. Nafi. Ni. Haraf nafi. Dia huruf nafi. Dia nafi. Ghairi mana bukan huruf dia nafi. Tapi Isim. dia masuk. Isim. Huruf nafi. Huruf nafi. Isim bukan haraf. Huruf nafi. Bukan fi'il tapi bukan haraf. Isim. Isim juga dah. Isim Haraf nafi. tapi semuanya nafi. Nafi. Huruf nafi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Allah bantu Ustaz. Baik. Maklumlah dah 20 tahun dah tinggal ilmu ni. Kan betul Ustaz ikhlas cakap Ustaz tinggal setinggal-tinggalnya ilmu ni, tapi itulah Allah Taala nak bagi Ustaz ingat balik. Allah wujudkan program ni supaya kita dapat ulang kaji bersama. Baik, dia termasuk dalam bahagian istisna yang tuan-tuan dah sebut. Yang tadi kan, istisna mana pengecualian. Dia termasuk dalam huruf istisna, huruf pengecualian. Sebab tu makna dia bukan. Ghairi makna bukan kan? Tidak kan? Dia memberi gambaran bahawa pengecualian. Sebab tu maksud dia jalan-jalan orang yang kau beri nikmat ke atas mereka bukan mereka yang kau murkai. Jadi dia pengecualian, memberi maksud kecuali. Jadi dia termasuk ghairi termasuk dalam istisna. Huruf istisna ada 8 dalam matan Jurumiyah, iaitu yang selalu kita jumpa illa. Betul tak? Illa huruf istisna kan? Illa mana melainkan. Ghairu yang kita mengaji sekarang ni. Ghairu. Asal dia ghairu tapi dah sekarang ni dah alaihim ghairi, dia baris macam tu lah. Asal dia ghairu. Jadi ghairu termasuk huruf istisna, huruf pengecualian. Apa lagi huruf dia? Siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Masya Allah. Itu adalah huruf-huruf istisna.
Saya ulang balik. Illa, ni biasa jumpa. Ghairu, ni baru jumpa ghairu. Nanti jumpa siwan. Dalam Quran ada siwan. Suwan. Sawaun. Sawaun biasa kan? Biasa jumpa tak? Sawaun. Dalam Quran. Sawaun alaihim. Anzar tahun tu. Jumpa tak? Kataan sawaun tu ialah termasuk huruf istisna. Kataan khala, kataan ada, kataan hasya. Itu adalah huruf istisna. Jadi terungkailah apa yang kita cari tadi. Ghairi adalah huruf. Boleh Ustaz. Boleh. Tulis nak tulis ya? Tulis. Oh, okey. Jadi ghairi termasuk dalam istisna. Saya boleh tulis Ustaz, tapi saya baca lepas tu tak faham. Salah. Okey. Dia ada dalam matan jurumiyah. Nampak tak Ustaz ni? Matan jurumiyah tu ada ke yang bahasa Melayu, Ustaz? Matan jurumiyah bahasa Melayu. Ha, Matan tu sendiri dah bahasa Arab dah. tak faham. Dia maknanya matan jurumiyah ni dia satu benda yang asas ataupun kaedah-kaedah yang belum diproses. Jadi dia punya matan. Dalam tu ada tentang perbahasan kalam, perbahasan isim, kataan perbahasan fi'il, huruf secara asas belum diproses secara panjang lebar, itu punya matan. Dia tidak ada bahasa Melayu, dia semua bahasa Arab. Okay. Aku nak belajar bahasa Arab, ada buku nak baca buku bahasa Arab. Okey, yang tadi yang kita kata huruf istisna. Istisna. Ini istisna. Istisna, huruf dia ada 8. Yang pertamanya ialah illa. Yang ni biasa kita jumpa. Biasa kita jumpa illa. Kemudian nombor 2 adalah ghairu. Yang ni yang kita bincang surah Fatihah. Ghairu. Yang ketiga iaitulah siwan. 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 Bacaan dia siwan. Nombor 4 tuan. Semua ni kita akan jumpa dalam Quran ni. Ulama buat kaedah ni semuanya ada dalam Quran. Suan. Kemudian nombor 5. Yang ni selalu kita jumpa. Sawaun. Selalu kita jumpa. Sawaun siapa tahu makna apa? Sama ada. Okay, nombor 5. Nombor 6. Khala. Khala. Ini kita tulis ya, nanti kita kaji. Khala. Kemudian nombor 7. Ada ni selalu berubah. Dan nombor 8 adalah hasya. Ini adalah senarai huruf-huruf istisna. Illa, ghairu, suwan, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Apa tulis yang tu dulu? Ustaz, yang siwan tu sim waw ya ke unun Ustaz? Sin waw ya. Bunyi dia siwan. Sin waw ya, Gamati. sin waw ya. Cuma baris je berbeza sikit. Okay, itu adalah huruf-huruf istisna. Yang selalu kita tahu adalah illa, betul tak? Illa. Yang lain tu jarang kita tahu. Sekarang ni dah bagi 8 semua. Yang selalu illa, yang ni baru tahu. Kita tahu tapi jarang kita bahas.
Tambah yang ni lagi jarang. Tapi semua ni adalah kataan huruf istisna, pengecualian. Okey. Kita habiskan dulu kita punya kajian tadi. Ustaz tanya sikit Ustaz, kenapa dia Boleh, baca C1 tu Ustaz? Tapi tulis ujung dia ya Ustaz. Itu alif maksurah. Alif yang Oh. tak boleh terima baris. Okey. Alif maksurah. Okey. Selesai perkataan ghairi itu yang jadi panjang lebar tu. Kemudian al-maghdub kata apa? Sim. Alaihim macam tadi, asal dia apa dia? Alaihim Huruf jar. huruf jar. Asal dia bunyi apa? Alaihim Alah. ala. Jadi ya tu kita hidupkan dia, kita baris matikan jadi alaihim. Jadi huruf jar dan juga dhamir. Tu gabung. Waw huruf waw. Off. Waw haraf ataupun huruf. La Nafi. Allah termasuk kategori isim fi'il huruf. Nafi huruf nafi. Huruf. Huruf nafi. Huruf nafi. Al-dhalim masuk kategori apa? Sim. Allahu Akbar. Jadi kalaulah kajian kita, kunci yang Ustaz bagi ni pada tuan-tuan, tuan-tuan kaji sebuah Quran, dapat ilmu tak? Dapat. Seronok tak kalau kaji macam tu? Oh. Duduk saja-saja tu kan, duduk saja-saja dah penat dah baca Al-Mulk, dah baca Waqiah, dah baca Yasin, dah baca tak tahu nak baca apa, diam, tutup mulut. Kemudian tengok ya. Dalam hati tu isim fi'il huruf. Huruf fi'il. Oh, seronok tu. 1 jam pun tak kuasa, betul tak? Kadang-kadang kita mengaji dia penat kan? Penat tu kita diam, kemudian kita tengok je isim fi'il huruf. Tengok satu muka surat. Oh, besar pahala tu. Besar pahala kalau boleh buat macam tu. Boleh buat macam tu tak? Boleh buat? Siapa yang dah buat dah macam tu? Belum lagi. Mulai hari ni buat. Okey, cuba tengok satu lagi. Surah Al-Baqarah mula-mula tu. Okey, kita bagi contoh lagi. Kita kaji lagi. Bismillah kita tahu dah. Alif Lam Mim tu apa dia? Huruf. Yang tu huruf muqata'ah. Harfun muqata'ah, huruf yang terputus, huruf yang terpotong, terputus. Dan dalam tafsir sebut Allahu a'lamu bi muradihi bizalik. Apa makna tu? Hanya Allah yang mengetahui makna. Masya-Allah. Boleh dapat rupanya. Hebat. Allahu a'lamu bi muradihi bizalik. Allah lebih mengetahui dengan kehendak demikian itu. Itu terjemahannya. Mana Allah lebih mengetahui, Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui bi muradihi dengan kehendaknya bidzalik dengan demikian tu. Demikian ayat harf muqatta'ah tu. Allah saja yang tahu. Okey, dia termasuk dalam bahagian huruf yang muqatta'ah yang Allah saja rahsia makna. Lagi satu, Allah nak jentik fikiran kita. Kan? Habis Fatihah nak baca surah Baqarah ni surah yang pertama kan nak baca kan. Mula-mula nak baca dah tak tahu makna. Itu maksud Allah jentik fikiran kita. Kan ada setengah orang kan yang dia kata aku semua tahu. Ini kacang ini kacang je. Semua kacang je kan. Itu kacang, ini kacang. Tapi bila ngaji Quran pertama sekali dah tak tahu dah, betul tak? Mana perkataan kacang tadi? Dah tak jadi kacang dah kan? Sebab Allah nak jentik fikiran kita. Allah nak beritahu bahawa kita manusia ni tak ada ilmu. Yang ada ilmu Allah. Kita tak tahu apa melainkan Allah ajar kita. Kita tak ada ilmu banyak. Kita hanya diberi kefahaman oleh Allah. Tengok surah Baqarah. Mula-mula lagi Allah dah jentik dalam otak kita, fikiran kita. Mula-mula dah tak tahu mana alif lam. Belum baca banyak lagi. Baru mula dah tak tahu dah. Itu maknanya Allah jentik fikiran kita. Jangan kita rasa ego. Ada orang kata apa? Kacang je, semua ni aku tahu, ini tahu, ini semua tahu. Cuba baca surah Quran, mula-mula dah tak tahu dah. Itulah dia punya makna tersirat daripada harfu muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dalam Quran, Yasin ke, Taha ke, Alif Lam Mim ke apa ke. Semua tu menjentik fikiran kita. Kezalika, itu apa? Zalika itu. Isim isyarah. Itu dia. Al-kitabu.
Isim. Kita La. nafi. Ifnaf. Sebut isim fi'il huruf je, sebut yang tu je. Lepas tu kalau ada tambahan, la nafi, la nahi macam tu senang. La, Huruf. 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 huruf apa? Huruf. Nafi. Nafi. Raiba, Isim. isim. Kalau belum diusik apa-apa, kataan jadi apa? Raiba. Rob. Raibun. Raibun. Kita tengok huruf kataan tu bila dia berubah, dia jadi baris atas, baris bawah, baris depan. Itu sebab telah diusik oleh perkataan sebelum dan selepas. Kita kena bijak mencari perkataan asal, bunyi asal dia, kita letak tanwin yang biasa tu. Kalau raiba ni asal dia raibun. Macam tu. Macamlah perkataan kitab sebelum tu, al-kitabu, itu tak apalah, dia berbetulan dengan mubtada khabar, tak apalah. Tapi kalau nanti jumpa kitaban, tetap kena cari asal dia, kitabun. Belum diusik, kitabun. Telah diusik dengan kataan sebelum, dengan amilkan dengan apa, dia akan berubah. Kitabah, kitaban, kitabuna, kitabina. Itu telah diusik. Ustaz guna perkataan diusik. Boleh faham tak maksud Ustaz? Faham. Kita kena cari perkataan asal, baru kita tahu. Okey, raiba isim. Fihi. Tidak. Fi tu panggil huruf. Hi tu Domer. domir. Hudan. Isim. Lil muttaqin. Isim. Masya-Allah. Alladzina. Isim. Isim mausul. Yu'minuna. Isim mausul. Yu'minuna. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Alhamdulillah. Fi'il mudhari' berbentuk Jamak. jamak sebab ada jamak muzakkar salim. Macam dalam buku Al-Kahfi. Baik. Fil ghaibi. Bi haraf ja. Bi haraf jar. Ghaibi. Isim. Isim. Tu. Betul? Betul. Tak apa Al- sebut yang dulu. Wow Al-ghaib. tu, wow. Atof. Wow haraf atau huruf. Huruf apa? Sambung. Huruf sama panggil huruf ataf. Tu. Huruf ataf. Huruf istina dekat mula-mula. Okey. Yuqimuna. Fi'il mudhari'. Mudhari' berbentuk Jamak. jamak muzakkar Muzakkar salim. salim. As-salata. Isim. Isim. Wow. Atof. Huruf. 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 Sebut huruf dulu. Ataf ke apa ke kemudian. Tapi Ustaz Azhar ni huruf ataf. Kan? Mimma. Itu gabungan min dengan gabungan min. Min mana daripada Domir. dengan ma. Jadi Domir. wami. Wa mimma. Asal dia min rujal gabung dengan ma jadi wa mimma. Jadi min tu panggil apa? Min Huruf. huruf rujal ma Domir. ma. Domir. Ini ada kelas. Ma Domir pun lah. huruf, ma pun huruf. Ma pun huruf Bukan domir Ustaz. bukan. Domir lain. Wa mimma ni huruf. Ma ni dia ada banyak, ada ma yang ada perkataan tapi tidak ada makna. Ada juga ada ma nafi, ada ma ni ada banyak bahagian. Ada ma nama orang, itu ma lain lah. Ada tak orang nama ma? Dia Ibrahimah. Jema. Ibrahimah. Nama dia ma je, ma. Jema. Tahu tak ma makna apa? Muhammad. Apa? Ma tu apa? Kalau Ibrahimah Ustaz, namanya Muhammad tu Itu Ibrahimah, itu hidupkan baris Ibrahimah. Okey. Tak apa. Tak apa nama ma pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Asal dia namanya penuh tapi diringkaskan jadi ma. Tapi Ustaz kita makna ma makna apa? Kita panggil dia ma, dia pun apa? Dia terjemah sendiri makna dia. Ma, dia pun apa? Betul lah tu, dia terjemah betul lah tu. Tak apa. Ni ma yang lain lah, bukan ma dalam grup kita ni. Kalau ada ma, minta maaf lah. Baik.
Okey. Mimma razaqnahum itu gabungan daripada fi'il dan And then Domir. fi'il dan dhamir. Razaqa fi'il. Hum adalah dhamir. Tu. Okey, yunfiqun fi'il mudhari' fi'il mudhari' berbentuk jamak jamak apa? Jamak muzakkar muzakkar salim. salim. Okey, kita kaji lagi. Wow. Wow di permulaan. Wow Wah, apa? Nah, istina. Di permulaan dia nak buat cerita baru, rangkap baru. Jadi wow istina. Istisna. Wow ada banyak betul tak? Betul. Ada wow istinaf, ada wow jamak, ada wow ma'iyah, tahu wow ma'iyah? Belum pernah Wah, dengar. mak iya. Wow ma'iyah ni wow bermakna serta, bersama. Oh. Zahab kan. Zahab tu Tak nak ingat contoh susah. Yazhabu. Azhabu. Orang tak tolong lagi ni. Azhab pergilah aku. Bagi Azhabu ila dukan. Wah. Azhabu ila dukan. Wah. Nak kata macam mana? Aku pergi ke kedai bersama Zaid. Contohnya ada wa tu. Azhabu ila dukan wa Zaidan. Macam itulah. Contohnya aku pergi ke kedai bersama Zaid. Ada wa tu. Wa Zaidan itu kita memang mana dan Zaid tapi dia terjemah bersama. Dia panggil waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Jadi waw ada banyak makna. Ada waw makna dan, ada waw makna istighnah untuk permulaan, ada waw jamak makna banyak. Macam tu yang kat ada waw sumpah. Terima kasih tuan-tuan. Kosam. Awal lagi? Kosam. Waw qasam, waw qasam. Tu. Waw qasam waw sumpah. Tu. Ada waw kat Kelantan waw apa? Waw bulan. Tu waw. Waw tu tak masuk. yang tu senang ingat. Yang tu senang ingat. Tu wow juga. Baik. Alhamdulillah. Ada wow yang terkejut kan, tengok. Wow, tu wow juga. Baik. Tak apa. Yang penting kita tahu, wow adalah huruf. Alladzina. Isim mausul. Yu'minuna. Fi'il mudhari' lil jamak muzakkar salim. Alhamdulillah. Bima, bi. Ya. Huruf. Huruf jar. Ya betul. Ma. Apa? Ya, ma tu yang bagi ma mana apa tu? Hmm. Kadang-kadang dalam Quran dia terjemah barang yang, betul tak? Ya. Dia bukan barang-barang yang kita masukkan barang benda-benda, bukan. Barang yang ni macam dia nak perkara yang, barang yang macam tu. Dia bahasa Arab ni dia macam tu terjemahan dia. Walladzina yu'minu bima, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa. Tu dia terjemah apa-apa boleh, dengan barang yang pun boleh. Tapi orang mengaji tahu maknanya barang yang ni bukan barang-barang benda-benda kita ni, bukan. Dia apa-apa perkara dia macam tu. Unzila fi'il ilaika Amar. amar Unzila. ilaika Kepadamu. Alright. ilaika itu gabungan ila dengan Betul. ila dengan ka, gabungan ila dengan ka jadi ilaika, macam alaihim lah. Alaihim Domain mutasir. Ila jar. Mutasir. Araf jar. ila itu dia panggil huruf jar. Asal dia ila bergabung dengan kaf khitab. Domir. Ilaika dhamir khitab. Dhamir hadap cakap. Ilaika kepada engkau, kepada awak. Wa Apa? huruf. Wa ataf. Ma macam tadi. Unzila. Sebut je fi'il sin huruf. Fi'il. Min. Huruf. Huruf. Qablika itu gabungan tak? Qablika? Ya. Domir. Asal dia kepada qablika ni. Sebelum diusip perkataan tu bunyi macam mana? Qabal. Kabala. Qablun. Qablun. Sebelum diusip, qablun makna sebelum. Tapi bila diusip dengan perkataan sebelum dan selepas jadi min qabli.
qablika. Kenallah kita bahawa di situ perkataan qablun asalnya sambung dengan ke qablika. Kenapa Qablun baca qablun ni dia termasuk dalam apa? isim. Lun Isim isim. Sebelum. Tapi dia isim dia lebih kepada zaraf, betul tak? Dia bila berkaitan masa, dia lebih kepada zaraf. 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 Zaraf zaman. Zaraf apa? Teman. zaman. Pandai. Masya Suka ya Allah. tembak Ustaz. Tembak tapi peluru tepat tu, peluru hidup. Okay, baik. Jadi itu punya zaraf zaman. Mana berkaitan dengan masa. Sebab sebelum ni dia memberi isyarat masa. Sebelum, selepas. Tapi kalau di situ, di sini, hampir, dekat, atas, bawah, itu punya zaraf Sama. Zaraf makan. Tak Zaraf kenal makan. tu. Peluru kapur tu. Campur. Tak kenal. Tadi kenal ni tak kenal lah. Kalau perkataan itu mengisyaratkan masa, macam sebelum ni isyarat masa. Selepas ini isyarat masa, dia panggil zaraf zaman. Zaman. Kalau isyarat atas, bawah, tepi, kanan, hampir, dekat, jauh, dekat, itu dia panggil zarful Makan. zarful makan. Ingat yang tu dulu. Masya Allah. Baik. Nampaknya. Setakat ni pening tak pening? Belum. Pening. Belum lagi. Belum. Belum pening. Kablika tu. Macam mana kita nak tahu dia jadi kablun tu? Terima kasih. Soalan yang sangat bagus. Pasal. Macam Ustaz kata tadi, sebelum diusik dengan perkataan sebelum dan selepas, perkataan tu kita kena ingat yang asal itu qablun. Belum. Asal dia qablun. Itu belum ada apa-apa perkataan lain lagi. Tapi bila ada min, tak boleh baca lah qablun. Kena baca min qabli. Sebab min tu huruf jar, dia menjarkan kalimah. Boleh faham Maknanya kena tengok min lah sebelum. Ya. Kena tengok sebelum dia, apa dia huruf jar ke huruf apa ke, barulah dia akan jadi i'rab dia berubah di ujung. Mana huruf hujung pada qablun? Huruf ujung. Okey, Lam. Soalan Ustaz. Lam. Ada perkataan qablika, mana huruf yang ujung? Lam. Lam. Oh, pandai. Alhamdulillah. Ustaz pergi Kalau Ustaz balai. kata kaf, betul tak? Salah. 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 Kaf tu is domain. Adalah domir. Masya Allah. Kalau kenal sampai tahu tu, Masya Allah berkesan lah tu kita ngaji tu. Berkesan dah, Alhamdulillah. Okay. Kaf tu kaf khitab. Wow. Kotor. Wow huruf. Wow haraf. B. Arab. Huruf. Al-akhirah. Isim. Tim. Hum. Domir. Domir. Yuqinun. Kayak mudhari. Lil jama' wa zakat. Alhamdulillah. Jamak zakat salim. Okey. Ulaika. Isim isyarah. Isim isyarah. Ulaika kan mereka itu. Okey. Itu kan mereka itu kan isim mausul. Isyarah zalika tilka haula. Ulaika Itulah. Isim lah. Isim. isim ulaika. Syarah. Isim apa? Isim? Syarah. Okey, tak apa. Nanti kita kaji. Mana Tuan Haji Abu Hassan dah tak? Tuan Haji Abu Hassan? Tuan Haji Abu Hassan dah tak hari ni? Ghaib lah. Ghaib. 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 Ghaib wal ghuyub. Baik, tak apa. Tak apa. Ustaz, ulaika ni satu perkataan ke bersambung? Satu kataan. Satu perkataan. Dia satu kataan. Dia tak boleh Mutasil. nak asing. Tak boleh nak asingkan, tak boleh. Mutasil ke tak? Ka tu bukan. Bukan. Domir. Kaf itu dia kaf kalimah tu. Ulaika tu dia termasuk sekali tu. Jadi kena kaji. Ulaika tu termasuk dalam apa? Isim isyarah. Isim isyarah ataupun isim mausul.
Okey, nanti bagi jawapan. Ustaz pun keliru lagi. Nanti bagi jawapan. Okey. Tinggal perkataan tu. Dr. Ani tahu kan? Dr. Ani tahu tak ulaika? Tahu sikit lah. Okey. Okey, tak apa. Nanti kaji tengok. Ulaika tu termasuk isim isyarah ataupun isim mausul. Sebab isim isyarah macam zalika, tilka, haula apa semua tu. Allati. Allati isim mausul. Okey, tak apa nanti kaji. Ala. Huruf. Atas. Huruf. 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 Atau harf. Hudan. Isim. Min. Huruf. Huruf. Rabbihim. Asal dia apa? Apa? Rabbun. Asal dia apa? Rabbun. 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 Bukan Rabbun. 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 Dia kata ustaz bunyi sama aja. Memang. Rabbun makna pentadbir. Pentadbir, pengurus, pengatur, penyusun, pelengkap. Semua tu boleh diletak dalam makna Rabbun. Tapi selalu kita terjemah Rabbun ni pentadbir. Itu je makna yang selalu kita dengar daripada kecil sampai sekarang. Tuhan pentadbir alam. Tuhan pentadbir alam. Rupanya dalam maksud Rabbun itu boleh terjemah pengatur, pengasuh, pendidik. Bukan pengasuh macam orang tu, Tuhan yang mendidik kita, yang pembimbing. Segala-galanya kita boleh letak dalam Rabbun. Kalau pencipta boleh tak? Boleh? Boleh. Tapi pencipta dia ada perkataan sendiri dia, itu khalaqa, itu khaliq. Him itu adalah Rabbi itu isim. Kemudian him itu adalah Domir. Domir. Itu yang bergabung tu mir rabbihim. Wa tu huruf. Ulaika macam tadi kaji tengok apa dia. Ulaika tu isim mausul ataupun isim isyarah. InsyaAllah. Sebab makna dia dan mereka itulah. Dan mereka itulah. Dia lebih pada isyarat kan lebih pada isim mausul? Isyarah. Dan mereka itulah. Tak apa, ini jawapan ni sekejap kita boleh dapat. Tapi tak apa, kita tunggu untuk kita kaji. Sebab Ustaz nak kena teliti tu macam Ghairi tadi kan. Kita bila kaji jumpa perkataan yang kita confuse, maka kita kena teliti supaya pemahaman kita kejap. Okey. Hum. Asal dia humul, asal dia hum jadi humul. Domir yang Mereka. Orang yang jamak. domir yang Musakal. mufasil. Fasil. Mufasil kan. Al-muflihun kata apa? Isim. Isim. Jadi dalam 5 ayat surah Baqarah ni kita cuma terlekat satu je. Jadi kita dapat 99 markah. Banyak tak markah tu? Banyak tu. Dah tu kan. Ikhlas tak? Boleh tanya pasal tajuk Ustaz? Yang hudam mir rabbihim tu kan? Yang hudam mir tu bukannya tak ke hudanil ni ke? Pasal dia tu tanwin berjumpa dengan mim tu. Hudam mir rabbihim. Kita tanwin dengan Hudanil mim. Oh bukan. Bukan ya? Itu adalah berkaitan dengan tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Yang ni bukan bertemu dengan hamzah wasal, ini berjumpa dengan min. Oh. Dia bukan kaedah menimbulkan nun kecil. Kalau timbul nun kecil itu Min tajwid itu satu dia apa mati kan? Mim pertama tu mati kan? Ya. Itu kalau tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Dan dia ada kaedah timbulkan nun kecil mengikut ejaan asal tanwin adalah ejaan dengan nun mati. Macam an, asal dia alif baris dua di atas an kan. Ejaan dia alif nun atau hamzah nun bunyi an. Jadi nun tu yang ditimbulkan semula untuk boleh baca kataan tersebut. Ini terus baca lah, masuk terus diram dulu. Ya. Kalau orang tanya kita, kenapa tambah ayat Quran ni? Tambah huruf Quran? Bukan kita tambah, kita menggunakan kaedah timbulkan nun kecil mengikut ejaan asal. Okey. Alhamdulillah. Itu lambat tajwid. Okey, kalaulah boleh kita kaji macam ni, masya-Allah. Kita akan seronok dengan Al-Quran.
Okey. Tengok balik apa ni, apa yang kita nak sambung dalam ulang kaji kita. Tak salah Ustaz, ulang kaji kita dah sampai kepada peringkat isim, dah selesai, bukan selesai supaya secara menyeluruh tapi secara sepintas lalu dah selesai. Fi'il pun dah sebut sikit dah, fi'il madhi, fi'il amar dah sebut, kan? Fi'il amar kita dah bincang ada beberapa bahagian. Kemudian hari ini iaitu huruf. Haraf. Haraf iaitulah dia punya kata sendi. Dia boleh disebut sebagai kata sendi. Dia pengikat antara isim dan fi'il. Yang kita bincang-bincang tadi tu dia pengikat tu isim yang ni, huruf-huruf tu ada huruf ataf, ada huruf jar, ada huruf nafi. Nanti kita akan jumpa ada huruf istisna yang kita kaji tadi. Ada huruf huruf nafi, macam lam, lan, itu semua adalah kategori huruf. Dia kata sendi, pengikat antara isim dan fi'il. Huruf ni kalau dalam ta'arif dia sebut wal huruf, dia panggil wal harfu ma la yasluhu ma'hu lil ismi wala dalil fi'li. Huruf ni dia tidak ada tanda isim dan dia tidak ada tanda fi'il. Itulah huruf. Huruf iaitulah tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Itulah huruf. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingatlah tanda isim apa dia, tanda fi'il apa dia. Maka huruf tidak ada tanda isim, tidak ada tanda huruf. Tidak ada tanda fi'il. Bahagian huruf banyaklah yang kita mengaji kan. Ada huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Ada huruf jar kan. Huruf jar, huruf khafat sama. Kadang-kadang sebut huruf khafat sama. Dia ada berapa huruf jar, huruf khafat ada 9. Dia ada 9 huruf. Huruf jar, huruf khafat ada 9. Bermula dengan min. Kemudian ila. Min ila. Ala, fi. Ini semua dah belajar lah. Dah ada semua dalam nota tu. An ala, fi, rubba. Rubba, angka rubba. Dengan baris rubba. Ini ala, fi, rubba. Kemudian ba. Bi tu ba lah, ba. Lam. Lam. Kaf lu. Kaf, lam. Kaf. Nampak ni tulisan saat ni? Tak nampak ya? Dah tak nampak dah. Okey. Yang bawah tak nampak dah. Bawah sana. Okey, di sini. Rubah apa? Kemudian kaf. Dan yang ke-9 adalah Lam. habis. Itu huruf jar atau huruf khafat. Yang ni kita mengaji sebab orang panggil huruf jar, ada pendapat ulama Kufah ke, khafat Basrah ke, itu kita kena tahulah kenapa panggil jar, kenapa panggil khafat. Sebenarnya benda yang sama, iaitu huruf-huruf yang pengikat antara isim dan fi'il. Ta'rif huruf adalah dia menunjuk kepada makna yang lain. Itu ta'rif huruf. Kataan atau kalimah yang menunjuk makna yang lain. Menunjuk kepada sesuatu. Sebab tu azhabu ilal madrasah. Aku pergi ke sekolah. Jadi ila tu dia menunjuk kepada sesuatu yang lain. Dia melengkapkan cerita tersebut. Sebab tu dia menunjuk kepada sesuatu. Itu maksud huruf. Okay.
Ini dipanggil bahagian huruf khafa. Dah selesai tu ni? Rubah tu dia kira satu huruf kan? Rubah. Satu huruf. Kalimah ni dia panggil huruf. Ustaz, itu semua ada 8 Ustaz. Lagi satu kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 7 tak nampak. Dia tak nampak kan? Bawah. Bawah tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Oh, patutlah. Okey, Ustaz naikkan ke sini. Ustaz naikkan ke sini ya. Terima kasih Dr. Maruf. Sama-sama Ustaz. Nombor 7 apa tadi? La. Ba. Terima kasih Doktor. Sama Ustaz. Saya kenal lama Dr. Maruf ni. Masya Allah. Daripada tahun 2000 dah kenal dia. Ustaz ni sahabat baik. Ustaz sahabat baik. InsyaAllah. Semua kali insyaAllah. Min ila an ala fi rubba wal ba'u wal kaf wal lam. Ni sebenarnya kena hafal ni rojah ni. Kena hafal. Ustaz dulu kena hafal ni. Guru Ustaz kena suruh hafal. Tak ingat kena beri kursi. Dulu kan. Kalau diri kursi tak ingat juga, turun bawah balik. Lepas tu tak ingat, naik balik. Letih macam tu. Dah kena ingat juga. Okay. Selesai huruf jar dan semua ni ada contoh lah. Dalam Quran banyak kan? Ni semua ada banyak. Selesai. Rubah ni satu huruf. Dia satu huruf. Rubah. Rubah ni bermaksud terkadang ataupun sedikit lah. Rubba rajulin laqaitu, sedikitlah lelaki yang aku jumpa. Rubba rajulin laqaitu karimun. Rubba rajulin karimun laqaituhu. Sedikitlah lelaki yang baik-baik yang aku jumpa. Kebanyakannya lelaki yang jahat. Ini contoh saja lah, contoh saja. Maksudnya nak cari lelaki-lelaki apa dia? Hatta tu bukan huruf jar ke Ustaz? Hatta masuk bahagian lain, bahagian harfun nasbin, huruf nasab, amin nasab. Sebab ada saya buka dekat nota yang saya dah beli ni, hatta ni dia letakkan huruf jar sebab dekat sini huruf jar dia ada 12. Fi wa apa. Jadi termasuklah hatta dengan apalah sebagai hatta termasuk dalam huruf nasab, huruf nasab. Huruf nasab, okey. Yes, selesai. Tapi in Ustaz, in tak masuk. In termasuk dalam huruf lain. Jadi sebab tu saya kata bahagian huruf ni banyak. Yang kita Ustaz baru tulis satu huruf kompak, huruf jar, huruf kompak. Ustaz nak makna dul, mana Ustaz nak beri makna lain pula, huruf lain pula. Okey, yang ni kita dah tahu makna semua. Yang ni Ustaz nak sebut itu sedikit. Rubah ni mana sedih? Sedikit. Sebab tu Ustaz beri contoh tadi. Rubba rajulin karimin laqaituhu. Sedikitlah lelaki yang baik-baik yang aku jumpa. Lelaki yang baik-baik tak banyak. Yang jumpanya semuanya jahat. Tu contoh je. Okay, contoh. Ini contoh dalam satu sudut ya, bukan semua lah. Kuatnya sebut jahat. Kecut hati kami. Ini contoh je lah, contoh. Baik. Okey. Ini ada makna dia. Min makna daripada, ila kepada, ke, an daripada, ala di atas, fi dalam ataupun pada, rubah sedikit. Kadang-kadang. Ba mana apa? Dengan. Ka mana apa? Seperti. La mana apa? Untuk ataupun ba? Daripada milik. Untuk ataupun milik ataupun bagi. Oh, kalau makna semua dah tahu dah, Masya Allah. Itulah maknanya kita tahu bahasa Arab. Sikit-sikit. Apa dia? Sikit-sikit. Yang ni. Apa yang sikit-sikit tu? Tahu sikit-sikit je. Qalilan. Oh, qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. jadi bukit. Okey, habis tentang huruf jar. Okey, huruf apa lagi yang perlu kita tahu? Apa? Huruf ataf, tak apalah. Kita tulis yang mana-mana kita ingat. Ada dipanggil huruf
Huruf ataf. Huruf ataf ni mana huruf untuk sambungan. Huruf sambungan. Dia ada 10 lah. Ada 10. Asyaratun wa ya'an. Huruf ataf. Ada 10 semua. Tengok balik nota, tengok balik. Wow. Wa huruful atfi asyaratun. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf ada 10. Tengok balik nota. Tak perlu mencari ini. An-nawasibu. Wa huruful atfi. Huruf ataf. Nampak pada Ada 4 je. 4 aja tu. Waw, sum, au, fa. Yang tu lah, yang tu. Tapi nak jumpa dalam mata terjemah je. Itu amin nasab. Kalau apa pada 4. Okey. Fan nawasibu. Maka wal jauh bil fa'i wal wawi wa nasab. Okey. Kalau amin nasab ada 10. Amin nasab ada 10. Iaitu an, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta. Hatta tadi yang tanya Ustaz tu, dia termasuk dalam amin nasab. Ada 10 semua orang. Ni amil ada 10. Iaitu an, lan, izan. Izan tu izah lah. Izan, kai, lamukai. Lamukai ni lam. Lam yang ada di depan kalimah yang boleh masuk lamukai, lam. Yang bermakna supaya dan sebagainya tu. Yang kita bincang tu kan. Lam bermaksud supaya. Itu kita dah bincang tu. Lamul juhud. Kita bincang dulu kan. Kemudian wahatta. Itu dipanggil amin nasab. Kemudian dia yang seterusnya wal jawab bil fa. Dia panggil huruf ataf itu fa, waw, au, dan satu lagi ada 3 sini ya. Ya. Fa, waw, au. Itu panggil harfu ataf. Yang selalu kita jumpa ialah huruf ataf. Tak ada Ustaz semua. Fa. Itu Ustaz dah cari tu. Fa huruf ataf. Semua ni masuk kat mana? Selalu semua ni ataf kan? Tapi ataf. Okay, di sini dia sebut ada 10 amin nasab. An, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab dengan fa, au, waw, au, 10. Itu amin nasab. Kemudian yang summa ni duduk kat mana? Tuan-tuan jumpa tak? Summa duduk kat mana? Ataf. Dia memang ataf tapi Ustaz duk cari ni. Ustaz nak cari summa ni duduk dalam kategori mana ni, tak jumpa ni. Summa mana kemudian. Inilah cara kita mengaji lah, kita mengkaji, meneliti. Summa makna apa? Summa? Kemudian. Memang termasuklah ataf tu tapi kat mana duduk kan? Pelan-pelan kita tengok semua ni duduk kat mana. Apa Ustaz kita kaji lain? Dia senang tapi nak cari dulu kat mana. Semua huruf ataf. Huruf ataf tapi dalam mata jumiah ni saya tak jumpa pula. Pelan-pelan saya tengok. Satu. Saya jumpa nasab. Nasab. Yang amin nasab kita jumpa 10 tadi dah bilang. Saya jumpa kat ni kat ataf je. Dekat ataf.
Okey, summa jap perlahan-lahan. Tak ada Ustaz tengok kat atas. Itulah cara kita mengaji ya. Kita kaji sama-sama. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wasir Rabbi kami bil Allahumma khair. yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Summa. Perkataan tu memang perkataan yang masyhur tapi duduk. Ya, 1 minit lagi. Okey, phone. Semua makan Ustaz. Darab makan. Summa ni mana kemudian dia memang ataf. Ataf dengan summa tapi dia tak jumpa dalam. Bukan zarab makan. Isim. Bukan zorang makan. Bukan. Bala ada bala. Tak bunyi suara hari ni ada ke tak ada? Kemudian ke ataf ada dan ataf. Dia memang ataf tapi Ustaz dah cari dia punya kumpulan itu. Oh, kumpulan ni. Dia memang ataf. Kalau ataf dengan fa kita tahu, ataf dengan waw kita tahu, ataf dengan aw kita tahu. Semua ni duduk dalam kumpulan mana? Perkataan tu sangat masyhur, semua ni kan. Mana boleh kita tak jumpa kan? Dr. Ma'ruf boleh bantu? Tengah cari Ustaz. Cari. Tengah cari alhamdulillah. Haraf nida tak ada Ustaz? Huruf nida tu ya harfun nida. Dia mana wahai tu huruf nida. Huruf seru. Kalau inna tu taukid, huruf taukid. Semua ni kemudian, tapi tak jumpa kemudian. Memang kemudian lah, kena tengok jawapannya. Okey, tak apa. Yang kita tahu semua ni dia memang ataf. Dia kemudian. Dia mana kemudian. Tapi kita tak nak cari kumpulan dia tak jumpa. Yang kita tahu, yang selalu kita jumpa huruf ataf ni ialah waw kan betul kan? Waw. Kita tahu lah huruf ataf. Kemudian aw. Aw ni huruf ataf. Ini huruf ataf. Kemudian fa. Fa pun bagi huruf ataf. Ini yang selalu kita jumpa. Dan kita tercari-cari dia semua pun ataf, kita tak jumpa kumpulan dia. Kita bawa ataf, aw ataf, fa pun ataf. Ataf di mana? Huruf untuk perhubungan cerita sebelum dan selepas. Jadi dalam contoh tu bila baca tu tengah-tengah tu ada waw. Mana dia berhubung sebelum dan selepas. Baca ada aw. Maknanya dia ada sebelum dan selepas cerita dia. Begitu juga dengan fa, ada terikat dengan fa, maknanya ada cerita sebelum dan selepas. Itu punya ataf. Hubungan sebelum dan selepas. Okey. Itu yang kita mengaji huruf ataf. Huruf
Huruf apa lagi? Yang fa tu apa mana Ustaz? Fa? Hah? Apa mana fa? Bagus. Wa tadi mana dan? Au mana atau? Fa mana maka? Maka. Maka. Fa mana maka? Biasanya kalau dengan fa ni biasanya dia ada syartiyah sebelum tu. Lalu. Saya dapat Ustaz. Dapat. Dapat huruf penyambung cerita ataf iaitu summa Ustaz. Betul. Wa fa summa au am lakin dan bal. Kat mana tu Ji? Saya tak yang tu Ada huruf haraf penyambung cerita ataf daripada wa fa summa au am lakin dan bal. Dalam bahagian apa tu? Dalam bahagian Huruf ataf. ataf. Huruf bawah bahagian ataf Ustaz. ataf. Wal atfu. Tak, satu. Huruf atfu. Menyambung antara cerita. Ya. Okay, ataf tu dah jumpa. Ataf. Ataf Ustaz. Ataf. Allahu Akbar. Kemudian namakan tak? Allahu Akbar. Cuma kemudian kan Ustaz? Ya. Terima kasih Dr. Ma'ruf dan kita semua. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih. Tahu tak apa jadi pada Ustaz? Tak tahu Ustaz. Berpeluh. Bertenang Ustaz. Tuan-tuan relax je kata Ustaz Rahim ni. Tak apa, Ustaz dah janji dengan tuan-tuan, kita ni sama-sama kaji. Tak ada masalah. Salah silap tu Ustaz suka sangat, tak ada masalah. Walaupun ada recording kan, tapi ramai tengok, Ustaz tengok kan, alhamdulillah. Dan bila ada recording ni seluruh dunia tengok ni. Baik. Memang termasuk dalam huruf ataf. Tu babul atfi. Huruful atfi asyaratun. Wahyal waw, wal fa, wa thumma, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta. Berapa ada tu? Itu dah banyak. Ada 10. Ada 10. Kita bilang wahyal waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Allah. 10 kan? 10. Allahu Akbar. Hilang 10 Ustaz. Okay, Ustaz nak tulis. Allahu Akbar. Tulis Ustaz. Ustaz tulis. Pen dah lari. Habis ni kita stop pukul mana? Habis ni stop. Mana boleh kerja lama-lama. Berpeluh Ustaz. Apa dia? Berpeluh Ustaz. Lama-lama. Nak standby doa pengantin nak baca macam mana tu? Allah Akbar. Ustaz, terima kasih banyak-banyak pada kita semua kerana kita bermuzakarah sebenarnya. Bermuzakarah. Baik. Jadi huruf ataf tadi. Huruf ataf ada 10. Syarat ada lagi. Huruf ataf ada 10. Huruful atfin asyaratun. Asyaratun ada 10. Yang pertama iaitulah waw. Yang kedua iaitulah fa. Yang ketiga iaitulah summa. Ni summa. Summa dengan pada depan. Summa mana apa? Kemudian. Bagi ingat mana tu? Di samping kita ngaji kaedah, makna kena ingat terus. Waw mana dan, fa mana maka, summa mana Kemudian. Terus ingat mana, jangan tangguh-tangguh. Kemudian am. Au mana am? Atau. Terus ingat. Atau. Nombor 5 iaitu am. Am mana apa? Atau. Ataupun. Am mana atau juga.
Dia ni atau adakah dia macam tu, dia lebih macam tu. Atau adakah. Yang mana atau pun boleh ataupun kita lengkapkan atau adakah dia macam tu. Nombor 5. Nombor 6. Imma. Ha. Ada Tak nampak kala. kan? Tak nampak kan? Ada kala. Ada kala. Okey, kat sini lah. Imma. Ada kala. Dia pun atau juga. Imma ni maknanya ada kala. Ada kala. Ya. Sama ada Ustaz? Sama ada pun boleh. Imma. Kan kadang-kadang orang cakap Melayu kan dalam ceramah dia wa imma. Kan dia serang sendiri bahasa Arab kan. Pernah dengar tak orang buat ucapan macam tu? Dia macam Imma. Wa imma Ustaz. wa imma. Kita tengok dia ni cakap bahasa apa? Rupanya dia serang sendiri dengan huruf atau. Lagi satu dia suka serang sendiri dengan hatta. Hatta kan? Sehingga. Ustaz agak-agak lah dia memang minat huruf atah lah sebab wa imma wa hatta nak pergi ke tak nak pergi. Okey, hatta nak pergi ke tak nak pergi. Dia kata kan. Rupanya dia sebut huruf ataf. Cuma dia tak sebut walakin. Walakin pelik bunyi. Okey. Imma kemudian bal. Bahkan. Bal apa? Bahkan. Masya-Allah. Bal bahkan. Nombor 8. Wal la. La tidak. La tidak. Dia termasuk kategori huruf apa juga. Tidak ataupun jangan. La. Okey, nombor 9. Iaitulah lakin. Lakin apa? Akan tetapi. Ada satu negeri dekat Johor kan, nama apa? In Johor. Adakah lakin ke? Johor. Ejaan dia macam mana? Ejaan dia? Itu ada R Ustaz, Larkin. Larkin. Larkin Johor kan? Tu. Ni lakin ni. Itu tak ada raw Ustaz. Tak ada raw. Okey. Sama kan? Okey, tak apa. Lakin mana akan tetapi. Dan akhir sekali nombor 10 ialah hatta ni mana apa? Sehingga. Ingat tak contoh Ustaz bagi dulu? Lupa dah. Makan ikan sampai kepala. Nasib baik ingat ikan. Tu clue dia tu. Akal tu sama kata hatta ra'siha. Itu maksudnya dia makan ikan sampai kat mana tu? Kepala. Sampai kepala. Sebelum Sampai kepala tu dengan kepala dia makan sekali. Makan kepala. Kepala ikan lah Ustaz ke hari kepala ikan. Okey. Beza antara hatta dengan ila. Kalau ila kepala tak makan. Kalau hatta dengan kepala dia makan. Sehingga. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Hatta kan huruf apa dia kena baca dengan nasab. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Aku makan akan ikan sehingga kepalanya. Maksudnya kepala makan tak? Makan sekali kepala tu. Tapi kalau akal tu sama kata ila ra'siha, aku makan ikan selain bukan kepala. Kepala ikan makan tak? Tidak. Tak makan. Simpan kat siapa? Simpan kat kucing duk tunggu kat kaki kan yang. Dia kucing pun tanya, ni ila ke hatta? Sebab kucing tak cakap Arab. Kucing duk cuek kaki kita. Hari ni ila ke hatta? Ila ke hatta? Kita kata hatta. Hatta tak ada rezeki laku dia kata. Apa yang makan kepala? Kalau ila, ila ada habuan dia kan. Akal tu sama kata ila ra'sya, aku makan ikan hingga kepala. Maknanya sampai kat kepala berhenti dan kepala tu bagi kat kucing. Kalau akal tu sama kata ya hatta ra'sya, aku makan ikan hingga kepala kita makan sekali. Allahu akbar. Habis 10 untuk hari ni. Kajian kita hanya berkisar tentang huruf, tapi belum selesai lagi, banyak lagi. Kita akan kaji huruf nafi, huruf ataf, huruf nafi, huruf ataf, huruf istisna, macam-macam huruf lagi. Kita cuba ingatkan balik insya-Allah. Am dengan imma tu bunyi macam sama Ustaz.
Ni am dengan imma. Am ni dia lebih Itu pada semua. dia adakah. Adakah atau adakah. Dia atau juga atau adakah. Atau adakah. Imma. Dia huruf ni kadang-kadang dia ada dua nama dekat dia. Dialah huruf nasab, dialah huruf nafi. Kadang-kadang dia macam tu. Imam mana? Imam. Imam ni dia adakah ataupun adakala. Adakala ataupun adakah kan. Jadi dalam kajian kita kadang-kadang huruf-huruf macam ni dia ada dua nama dekat dia. Macam la lah. Ada la nafi, ada la nahi. Dan dia juga dia panggil huruf ataf. Tiga dah nama kat dia. Kan. Jadi banyak dia punya gelaran-gelaran dia mengikut kaedah bahasa Arab tu kan. Dia bukan semestinya bila wa atau je, tak boleh pergi wa lain dah. Kan kita gaji wa atau wa jama' macam-macam. Dia boleh pergi macam-macam. Allahu akbar. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Cubalah ustaz dah kering tekak dah. Baik. Cubalah Allah ustaz nak standby doa pengantin ni macam mana nak baca ni. Allah. Cubalah kita sambung besok insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita dan kita dapat faham Quran insya-Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Minta maaf tak dapat join tadi Ustaz. Ada hal sikit. Tak sempat masuk tadi. Okey. Ni baru masuk ni? Baru masuk ya pasal tadi ada urusan sikit. Ada tanya apa tadi Ustaz? Tanya Tuan Hasan bagaimana kata Tuan Jabu Hasan bagaimana? Ada hal sikit lah tadi. Okey, tak apa. Dengan kata perkataan ula ika yang Ustaz tanya tadi. Ula ika apa dah ni? Isim isyarah tu Ustaz untuk yang jauh Alhamdulillah. Baik. Dapat jawapan kita. Lam al-buddi ya. Ingat yang tu ya. Apa ni? Lam tu lam al-buddi. Lam bu'diyah. Allahu akbar. Terima kasih Tuan Ji. Itu jangan boleh ingat. Summa tadi, summa tu termasuk nasab untuk fi'il mudhari' Ustaz ya? Ya, summa. Summa dia untuk nasab bagi fi'il mudhari' saja. Terima kasih Ustaz. Saya maaflah saya ada hal. Baik, terima kasih kembali insya-Allah. Alhamdulillah. Turunkanlah kita soalan. Ulaika isi isyarah lil bu'diyah, mana dia jauh. Alhamdulillah. Cukup sekarang tu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa semua umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkahan majlis ilmu yang kami adakan ini ya Allah, kau terangkanlah hati kami ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah. Bukakanlah hati kami ya Allah. Bagilah peluang pada kami ya Allah. Kami nak memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami ya Allah. Kami nak memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Rabbi yassir wa la tu'assir Ustaz. Tony, hello, Tony. Durian ada Tony.